Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang mengikuti program tuition online Perlis Mengaji. Baik, cikgu ingin berkongsi satu cerita tentang masa cikgu zaman kanak-kanak dahulu. Cikgu teringin nak pergi ke Bandar Kuala Lumpur sebab cikgu dilahirkan dan dibesarkan di kawasan luar bandar, iaitu Kuala Perlis. Jadi pada zaman kecil dulu, cikgu tak dapatlah nak tengok, bila sebut saja Bandar Kuala Lumpur ni, boleh tengok dalam TV je, tapi tak boleh tengok dengan secara langsung, secara live. Jadi menjadi satu impian lah cikgu nak pergi Kuala Lumpur waktu zaman kecil dulu. Tapi alhamdulillah lah, cikgu dapat pergi pada umur 9 tahun. 9 tahun tu cikgu sekolah rendah, dapat pergi Kuala Lumpur. Jadi bila sampai saja Kuala Lumpur, perkataan yang cikgu dapat gambarkan ialah wow. Macam satu terpegun bila tengok Bandar Kuala Lumpur ni. Sebab sebelum ni tengok dalam televisyen lah. Pada zaman cikgu dulu, semua bergantung kepada televisyen. Jadi bila tengok secara langsung, secara live, memang kita rasa bangga, gah, rasa wow. Tengok dengan bangunan masa tu dah ada Menara Kuala Lumpur, lepas tu ada kereta api atas kepala masa tu kan, tengok. Tapi sekarang ni kita panggil LRT lah. Jadi satu orang kata pengalaman yang sangat seronok lah bila kita dapat pergi ke bandar besar ni. Tapi sebenarnya apa yang cikgu ceritakan itu ialah dia adalah ada kaitan dengan tajuk yang kita nak belajar ataupun slot yang cikgu nak ajarkan pada hari ini, iaitu tajuk pembandaran. Baik, untuk tajuk pembandaran, cikgu harap murid-murid perlu fokus kepada yang pertama, iaitu proses pembandaran yang berlaku di sesebuah negara. Okey. Dan yang kedua, murid perlu fokus kepada faktor yang mempengaruhi pembandaran. Dan yang ketiga, kesan pembandaran. Okey. Dan yang keempat, cadangan ataupun langkah untuk mengatasi masalah pembandaran yang berlaku. Jadi, okey. Apa yang dimaksudkan dengan pembandaran? Okey, sebelum kita teruskan ataupun kita mengupaskan tajuk kita pada hari ini, kita kena faham apa itu yang dimaksudkan pembandaran. Okey, pembandaran adalah proses perubahan pertempatan daripada luar bandar kepada bandar. Okey, ataupun senang faham maksud, asalnya kawasan tu ialah kawasan kampung. Disebabkan proses pembandaran, dia bertukar menjadi pekan. Asal daripada kampung, dia bertukar menjadi pekan. Dan apabila dia mencapai status pekan, disebabkan proses pembandaran, dia bertukar menjadi bandar. Dan daripada bandar pula dia akan bertukar menjadi bandar raya, sehinggalah dia mencapai
susun taraf bandar yang paling tinggi. Okey, ini yang dimasukkan pembandaran. Dan cikgu ulang balik proses apa yang dimasukkan dengan pembandaran ialah dia bermaksud proses perubahan pertempatan daripada luar bandar kepada bandar. Okey. Okey, contoh cikgu ambil. Okey, ini adalah gambar image satelit Kuala Lumpur yang pada ketika itu pada tahun 1984. Okey. Ini merupakan bandar Kuala Lumpur pada ketika itu. Okey. Cuba anda lihat pada tahun 2004. Okey. Berbeza tak dengan gambar yang tadi? Okey. Berbeza kan? Okey, pada tahun 2004 gambar ini, image ini menunjukkan banyaknya berlaku guna tanah untuk pembinaan seperti untuk bina pertempatan, untuk bina kawasan-kawasan perindustrian dan juga untuk membina jaringan pengangkutan. Jadi di sini cikgu nak ceritakan proses pembandaran itu berlaku apabila pertambahan penduduk bertambah di kawasan itu melalui pertumbuhan semula jadi, iaitu peningkatan kadar kelahiran dan juga penurunan kadar kematian di sesuatu kawasan itu. Dan proses pembandaran juga akan berlaku apabila pertambahan penduduk di kawasan itu melalui migrasi, iaitu migrasi luar bandar ke bandar. Dan yang ketiga, proses pembandaran berlaku apabila perubahan cara hidup. Di sini bermaksud perubahan cara hidup ialah dari segi aktiviti kawasan itu ataupun taraf hidup itu berubah ataupun kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, dahulunya kawasan di sekitar Kuala Lumpur ni sebelum mencapai status bandar banyak bergantung kepada aktiviti pertanian. Tetapi disebabkan proses pembandaran yang berlaku, maka dia secara perlahan-lahan dia merubah cara hidup. Okey. Di sini okey, gambar ni cikgu nak tunjukkan iaitu perbezaan di antara gambar image satelit Kuala Lumpur pada tahun 1984 dengan gambar image daripada satelit pada tahun 2016. Okey, nampak beza tak? Beza kan? Itu nak menunjukkan proses pembandaran berlaku di Kuala Lumpur. Dan ini yang dikatakan proses pembandaran. Nampak? Asal kawasan ini sebegini dan dia pada tahun 2016 dia bertukar. Banyak penggunaan guna tanah berlaku di kawasan Kuala Lumpur disebabkan pertambahan penduduk melalui sama ada secara semula jadi ataupun pertambahan penduduk melalui migrasi daripada luar bandar ke bandar. Dan proses pembandaran juga berlaku apabila perluasan kawasan bandar, iaitu melalui percantuman bandar yang berdekatan antara satu sama lain yang kita kenali sebagai konurbasi. Okey, cikgu akan tunjukkan di papan putih bagaimana berlakunya percantuman bandar antara satu sama lain. Okey. Okey, katalah ini Petaling Jaya. Ini berdekatan dengan Petaling Jaya ialah Shah Alam. Okey. Petaling Jaya disebabkan proses pembandaran, dia menyebabkan berlakunya permintaan terhadap tempat tinggal disebabkan pertambahan penduduk sama ada melalui pertumbuhan semula jadi dan juga pertambahan penduduk melalui migrasi daripada luar bandar ke bandar, menyebabkan kawasan ini semakin ramai penduduk dan semakin banyaklah penggunaan tanah
di kawasan Petaling Jaya yang menyebabkan saiz kawasan ini semakin besar. Pembangunan, pembinaan rumah, pembinaan kawasan perindustrian, pembinaan jaringan pengangkutan menyebabkan kawasan saiz Petaling Jaya ini dia menjadi semakin besar. Sehinggalah sama juga yang berlaku di kawasan Shah Alam disebabkan proses pembandaran iaitu pertambahan penduduk melalui semula jadi, peningkatan penduduk melalui migrasi, maka kawasan ini pun juga melalui perluasan saiz kawasan bandar. Akibatnya apabila saiz bandar ini semakin berkembang, dia akan menyebabkan pertembungan ataupun bertemu di antara satu sama lain, iaitu saiz kawasan Petaling Jaya, bandar Petaling Jaya, dia bertemu dengan Shah Alam. Yang ini yang kita panggil percantuman bandar antara satu sama lain ataupun kita kenali sebagai konurbasi. Konurbasi ini bermaksud percantuman di antara bandar dengan bandar lain. Okey, itu yang dimaksudkan dengan konurbasi. Okey. Dan juga dia berlaku di sekitar kawasan-kawasan lain. Okey, cikgu bagi contoh kat sini iaitu contohnya Bandar Kelang dia bercantum dengan Shah Alam. Shah Alam pula disebabkan proses rebakan perluasan saiz bandar, dia bercantum dengan Subang Jaya dan Subang Jaya juga akan bercantum dengan Petaling Jaya dan akhirnya menjadilah sebuah saiz bandar yang besar dan percantuman ini kita kenali sebagai konurbasi. Baik. Okey, ni Kuala Lumpur. Okey. Okey, ni cikgu tunjuk macam mana proses konurbasi berlaku. Ni Shah Alam, Subang Jaya, Petaling Jaya. Nampak? Akhirnya dia bercantum di antara satu sama lain. Kalau kita lihat gambar imej sebelum ini pada tahun 1984, dia masih berlaku proses perluasan kawasan bandar. Tapi kita tengok imej daripada tahun 2004, nampaknya kawasan bandar ini dia telah bercantum dan ini kita kenali sebagai konurbasi. Dan dalam tajuk pembandaran ini juga pelajar perlu tahu dia ada yang kita masukkan hierarki bandar iaitu susun taraf bandar. Okey. Dan susun bandar taraf dimulakan dengan bandar. Untuk di Malaysia dalam buku teks pelajar boleh rujuk. Okey. Susun taraf bandar bermula dengan bandar. Apabila berlakunya proses pembandaran, maka dia boleh berubah menjadi bandar raya. Pada asalnya dia adalah bandar, disebabkan proses pembandaran yang berterusan, maka bandar itu boleh bertukar ataupun mencapai status tahap bandar raya. Okey. Dan bandar raya ini juga boleh mencapai status tahap bandar iaitu kita kenali sebagai metropolis. Okey, dan bandar metropolis ini juga disebabkan proses pembandaran dia juga boleh berubah untuk mencapai status megapolis. Okey, dan cikgu akan bagi contoh. Okey, kalau bandar banyak kita boleh lihat ataupun kita boleh bagi contoh. Sebagai contoh Bandar Kangar. Okey, bandar Gua Musang ataupun bandar-bandar yang belum mencapai status bandar raya. Itu sebagai contoh kita tengok bandar apa lagi yang kita boleh bagi contoh yang belum mencapai status bandar raya. Ataupun kita boleh tengok Bandar Muazzam Shah. Bandar Muazzam Shah di Pahang. Okey. Dan contoh bandar raya ataupun bandar yang telah mencapai status bandar raya. Okey, kita bagi contoh. Okey, yang dekat dengan Perlis ni ialah Kedah. Bandar raya Alor-Star. Bandar raya Georgetown. Dia bandar raya yang telah mencapai status bandar yang telah mencapai status bandar raya. Okey, manakala metropolis ini pula okey, kalau kita tengok contoh bagaimana apakah bandar metropolis yang ada di Malaysia. Okey, metropolis ni bandar contohnya ialah Bandar Kuala Lumpur. Tetapi nak ceritanya Kuala Lumpur ni pun asal dia adalah bandar, tapi disebabkan proses pembandaran yang berterusan dia telah mencapai status sekarang ni kita kenali sebagai bandar metropolis. Okey, untuk megapolis
Okey, Malaysia belum lagi mencapai tahap, bandar-bandar di Malaysia ni belum lagi mencapai tahap megapolis, kerana untuk mencapai status bandar megapolis ni, jumlah penduduk di kawasan bandar yang ada syarat untuk mencapai status megapolis ni, dia adalah merupakan bandar metropolis dan juga perlu mencapai jumlah penduduk sebanyak 10 juta. Sebagai contoh, cikgu ambil bandar Tokyo. Bandar Tokyo dia telah mencapai status megapolis kerana jumlah penduduk yang ada di Tokyo adalah melebihi daripada 10 juta. Jadi kalau ditanya mengapakah Malaysia tidak mencapai tahap status bandar megapolis, sebab jumlah penduduk bandar yang terdapat di Malaysia iaitu Kuala Lumpur belum lagi mencapai tahap melebihi 10 juta orang. Okey. Baik. Dalam tajuk pembandaran ini juga, apa murid perlu tahu ialah dia ada bandar terancang, dan pembangunan bandar ni dirancang dari segi lokasi, fungsi dan fizikalnya. Okey. Untuk bandar terancang, ada dua jenis bandar yang murid perlu ketahui. Okey, yang pertama iaitu bandar satelit dan yang kedua ialah bandar baru. Okey, mungkin murid-murid tertanya, cikgu, bandar satelit ni macam mana? Adakah bandar satelit itu ada macam piring besar, lepas tu ada alat memancar, adakah itu yang dikenali sebagai bandar satelit, ataupun adakah bandar satelit ini bermaksud bandar telekomunikasi? Jom kita lihat apa yang dimaksudkan dengan bandar satelit. Okey. Bandar satelit bermaksud bandar yang dibina berhampiran bandar induk bertujuan mengatasi masalah kesesakan penduduk dan tempat. Okey. Sebagai contoh, okey, apa yang dimaksudkan dengan bandar induk? Bandar induk ni contohnya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dia adalah merupakan bandar induk. Okey, untuk mengatasi disebabkan proses pembandaran yang berlaku menyebabkan bandar satelit ini dibina berhampiran dengan bandar induk bertujuan untuk mengatasi masalah kesesakan penduduk. Jadi murid fahamkan proses pembandaran berlaku apabila pertambahan penduduk secara semula jadi yang meningkat, dan juga pertambahan penduduk melalui imigrasi menyebabkan jumlah penduduk di kawasan itu bertambah. Dan disebabkan ini juga kawasan bandar seperti bandar induk Kuala Lumpur ini dia menjadi terlalu padat. Untuk mengatasi masalah ini, maka wujudlah bandar-bandar bandar-bandar satelit, iaitu bandar yang dibina untuk mengatasi masalah kesesakan penduduk. Okey, di sini cikgu tunjuk contoh. Okey, ini Petaling Jaya. Sebenarnya atas tu ialah dia merupakan bandar induk iaitu Kuala Lumpur. Okey, bandar ini wujud disebabkan untuk mengatasi masalah penduduk, kesesakan akibat pertambahan penduduk yang semakin meningkat, maka wujudlah bandar satelit. Ini sebagai contoh bandar satelit Petaling Jaya. Ada juga bandar satelit selain daripada Petaling Jaya. Sebagai contoh Subang Jaya, Shah Alam. Okey. Dan bandar satelit ini juga dia dapat menyediakan pertempatan dan perumahan terancang. Okey, sebagai contoh kita lihat tadi Petaling Jaya. Dan juga kawasan bandar satelit ini juga mempunyai kemudahan asas yang lengkap yang sama dengan bandar induk, supaya untuk mengurangkan kesesakan penduduk di kawasan bandar induk, maka kawasan bandar satelit ini juga menyediakan kemudahan asas yang lengkap supaya penduduk berhijrah ke kawasan bandar satelit. Dan kawasan bandar satelit ini juga mempunyai kemudahan sosial seperti pusat pendidikan, iaitu bermula daripada sekolah sehinggalah kepada institusi pusat pengajian tinggi, sama ada awam ataupun swasta. Dan juga kawasan bandar satelit ini juga mempunyai kawasan industri yang khusus, iaitu zon perindustrian, supaya
dia boleh menyediakan peluang pekerjaan ataupun menarik penduduk yang ada di sekitar kawasan bandar induk itu untuk berpindah ke bandar satelit. Okey. Dan seterusnya, bandar terancang yang kedua ialah bandar baru. Okey, apa yang dimaksudkan dengan bandar baru ini? Bandar baru dibina di lokasi baru untuk membangunkan kawasan luar bandar. Okey, dia berbeza nah. Bandar satelit dia dibina berhampiran dengan bandar induk. Manakala bandar baru ini dia dibina di kawasan yang baru. Okey, sebagai contoh cikgu tunjuk ini ialah gambar kawasan bandar Muazzam Shah. Okey, Muazzam Shah ni asalnya dia adalah sebuah pekan, tetapi kerajaan ingin membangunkan kawasan luar bandar, dia menjadikan kawasan Muazzam Shah ini sebagai bandar baru. Sebab dia nak membangunkan kawasan luar bandar. Bezanya bandar baru ini dia bukan dibina berhampiran dengan kawasan bandar induk. Dia adalah kawasan baru, kawasan yang belum dibangunkan lagi. Ini yang dimaksudkan dengan bandar baru. Berbeza dengan bandar satelit, dia dibina berhampiran dengan bandar induk. Okey, so next kita lihat antara bandar baru di Malaysia. Ni cikgu bagi contoh lah. Okey, sebagai contoh bandar baru di Gurun Kedah, bandar baru di Bandar Penawar Johor, bandar Petrajaya di Sarawak, bandar baru Nilai di Negeri Sembilan dan bandar baru Bintulu Sarawak dibina khusus untuk pembangunan perindustrian. Okey, sebagai contoh cikgu ambil Gurun. Okey, bandar baru di Gurun, dia dibangunkan untuk perindustrian. Okey, sekarang ni Gurun dah ada kilang automotif iaitu Nazar, dan juga kilang pemasangan motosikal iaitu Modenas. Okey, bandar baru Sintok dibangunkan untuk pembangunan pendidikan. Okey, kalau kita lihat Sintok ni pun asalnya kawasan luar bandar. Jadi kerajaan nak bangunkan kawasan itu dengan fungsi iaitu sebagai pendidikan, maka wujudlah Universiti Utara Malaysia. Okey. Dan bandar Cyberjaya dia dibangunkan untuk pembangunan industri telekomunikasi moden. Okey, sekarang ni bandar Cyberjaya memang kita kenali dia sebagai bandar yang banyak membangunkan industri telekomunikasi moden. Dan bandar baru Perda iaitu di Pulau Pinang untuk pembangunan perniagaan dan juga industri, pelbagai industri lah seperti makanan ataupun industri pembuatan. Dan bandar baru Putrajaya dibangunkan untuk fungsi pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Okey, sebelum wujudnya bandar Putrajaya ni, sebenarnya pusat pentadbiran kerajaan Malaysia ataupun pusat pentadbiran kerajaan persekutuan adalah terletak di Kuala Lumpur. Tetapi disebabkan kerajaan untuk membangunkan kawasan baru iaitu Putrajaya, maka wujudlah bandar baru Putrajaya yang kita kenali sekarang ini, dan fungsinya ialah sebagai pusat pentadbiran kerajaan. Jadi yang sebelum ini pusat pentadbiran kerajaan yang terletak di Kuala Lumpur, okey, dipindah ke bandar baru Putrajaya. Sebab itulah kalau kita lihat banyak pusat-pusat ataupun kementerian-kementerian kerajaan banyak terletak di bandar Putrajaya. Okey, baik, kita lihat sedikit soalan supaya murid-murid boleh menjawab untuk soalan yang berkaitan tajuk pembandaran. Okey, ini cikgu ambil contoh soalan daripada soalan-soalan yang pernah keluar dalam SPM. Okey, raja di bawah menunjukkan hierarki bandar. Apakah X? Okey, yang ni pelajar perlu ingat fakta susunan hierarki bandar. Okey, bermula yang di bawah sekali, okey, kita kenali sebagai bandar. Bandaraya, megalopolis. Apakah X? Adakah konobasi? Okey, jawapan D, kalau konobasi betul atau salah? Salah. Konobasi tadi cikgu terang, dia adalah bermaksud percantuman bandar antara satu sama lain. Percantuman bandar. Jadi jawapan D kita boleh abaikan. Okey, untuk C, bandar baru.
Adakah bandar baru ini merujuk kepada X? Jawapan bandar baru pun salah kerana bandar baru ini dibangunkan di kawasan luar bandar. Jadi tidak menjawab kepada soalan apakah X. Dan B, bandar satelit. Adakah X ini merujuk kepada bandar satelit? Jawapannya juga salah kerana bandar satelit ini merujuk kepada bandar yang dibina berhampiran dengan bandar induk. Jadi jawapan yang betul ialah metropolis. Susunan taraf bandar. Okey. Baik. Untuk soalan ni, apakah yang dimaksudkan dengan konsep konurbasi ini merujuk kepada perebakan bandar? Betul atau salah? Salah kan? B, perubahan taraf bandar. Adakah konurbasi ini perubahan taraf bandar? Ingat, konurbasi ialah percantuman. Jadi kalau murid boleh ingat apa maksud konurbasi, murid boleh menjawab untuk soalan ini, iaitu dia merujuk kepada percantuman bandar-bandar. Jadi jawapan yang lebih tepat ialah D. Okey, kita lihat lagi satu soalan. Rajah di bawah menunjukkan hierarki bandar mengikut saiz dan fungsinya. Y dalam rajah tersebut ialah, perlu ingat, untuk memudahkan murid-murid ingat hierarki bandar, cikgu suka buat ingat salah satu. Yang mana bawah, yang mana atas. Kalau bawah ni kita mula dengan bandar, yang atas kita mula dengan megalopolis. Jadi antara ni, selepas bandar dia akan mencapai status bandaraya. Bandaraya mencapai status metropolis. Dan selepas metropolis, barulah tahap yang paling tinggi iaitu megalopolis. Jadi Y merujuk kepada megalopolis. Nak mudah ingat, ingat salah satu. Yang atas, yang bawah. Bawah bandar, yang atas sekali megalopolis. So next. Faktor yang mempengaruhi proses pembandaran dikaitkan dengan peningkatan apa? Adakah peningkatan kadar jenayah? Ingat part yang cikgu terangkan sebelum tadi. Proses pembandaran berlaku apabila peningkatan apa? Jangka hayat penduduk. Adakah jangka hayat penduduk membantu proses pembandaran? Tak kan? Jadi A dengan D kita boleh abaikan. C. Imigrasi penduduk. Tapi tadi cikgu ada terang pasal migrasi kan? Proses pembandaran itu berlaku apabila berlakunya migrasi luar bandar ke bandar. Adakah C jawapan yang betul? Emigrasi penduduk. Kena faham. Ingat tak tajuk yang sebelum ni cikgu ajak? Emigrasi ini merujuk kepada apa? Emigrasi merujuk kepada perpindahan rakyat Malaysia ke luar negara. Ini emigrasi ini merujuk kepada migrasi antara bangsa. Yang menyebabkan proses pembandaran ini berlaku disebabkan pertambahan penduduk melalui migrasi dalaman. Jadi C jawapan dia adalah salah. Sebab C ini merujuk kepada migrasi antarabangsa. Proses pembandaran tadi dia merujuk kepada migrasi dalaman. Jadi, faktor yang mempengaruhi proses pembandaran dikaitkan dengan peningkatan, mestilah peningkatan jumlah penduduk, sama ada melalui pertumbuhan secara semula jadi ataupun pertambahan penduduk melalui migrasi luar bandar ke bandar. Next. Sekarang kita nak masuk kepada faktor yang mempengaruhi pembandaran. Di sini cikgu murid-murid boleh bahagikan kepada 3 faktor yang besar, iaitu faktor ekonomi. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor sosial, dan yang ketiga faktor kerajaan. Tapi kita lihat kepada faktor ekonomi dahulu. Faktor yang mempengaruhi pembandaran yang akan mempercepatkan proses pembandaran itu berlaku. Mari kita lihat. Faktor yang pertama iaitu faktor ekonomi.
Bagaimana faktor ekonomi ini boleh mempengaruhi pembandaran melalui perkembangan pelbagai sektor ekonomi yang ada di kawasan itu, iaitu sama ada sekunder dan juga tertier. Sekunder ini bermaksud kegiatan ekonomi yang berasaskan sama ada sumber memproses bahan mentah ataupun bukan bahan mentah. Okey, cikgu bagi contoh. Pembuatan yang berasaskan bahan mentah. Sebagai contoh, industri membuat tayar. Industri memproses makanan. Okey, itu yang kita panggil berasaskan sumber bahan mentah. Manakala industri bukan berasaskan sumber bahan mentah seperti elektrik dan juga elektronik. Okey, manakala sektor tertier pula, dia adalah berkaitan dengan perniagaan, dia berkaitan dengan perkhidmatan seperti perniagaan, institusi kewangan, insurans dan juga pelancongan. Okey, jadi disebabkan perkembangan pelbagai sektor ekonomi ini menyebabkan berlakulah peningkatan atau peluang pekerjaan yang banyak. Apabila banyaknya sektor-sektor ekonomi ini di kawasan bandar, maka dia akan menyebabkan penarikan migrasi daripada luar bandar ke bandar, sebab dia banyak peluang pekerjaan. Jadi dia akan menarik ramai penduduk ataupun ramai orang untuk migrasi ke kawasan bandar. Jadi inilah yang menyebabkan faktor inilah yang menyebabkan proses pembandaran itu berlaku, iaitu peningkatan jumlah penduduk melalui migrasi luar bandar ke bandar disebabkan perkembangan pelbagai sektor ekonomi. Okey, di sini cikgu tunjuk gambar. Ini merupakan kawasan perindustrian yang wujud di kawasan bandar yang menarik minat penduduk ke kawasan bandar. Dan juga ini merupakan wujudnya pelbagai institusi kewangan di kawasan bandar yang menyediakan banyak peluang pekerjaan. Okey. Okey, ini cikgu tunjuk contoh bagaimana perkembangan faktor ekonomi. Okey, contoh cikgu ambil khusus perindustrian. Okey, untuk industri pembuatan. Okey, ini merupakan kawasan di Bayan Baru di Pulau Pinang. Okey, yang kawasan yang putih ini dengan cikgu gerakkan mouse ni, ini merupakan kawasan zon perindustrian. Okey, wujudnya kawasan zon perindustrian ini telah menyebabkan berlakunya penghijrahan masuk ataupun penghijrahan secara besar-besaran daripada luar bandar ke bandar kerana kawasan ini menyediakan banyak peluang pekerjaan. Kenapa ramai penduduk luar bandar berhijrah ke kawasan ini? Dia sebab peluang pekerjaan yang boleh meningkatkan taraf hidup seseorang. Okey, berbanding dengan dia tinggal di kawasan luar bandar dengan pendapatan yang tidak tetap ataupun peluang pekerjaan yang terhad, jadi dia berhijrah ke kawasan ini. Dan apabila penghijrahan masuk secara besar-besaran, maka kawasan ini berkembang menjadi bandar disebabkan pertambahan penduduk melalui migrasi. Okey, ini merupakan zon-zon kawasan perindustrian di Bayan Baru. Okey, ini cikgu tunjuk contoh perkembangan institusi kewangan di kawasan bandar. Okey, kalau kita tengok di Bandar Kuala Lumpur sahaja, banyak pusat-pusat bank yang utama yang dibina di kawasan Kuala Lumpur. Sebagai contoh, Bank Negara, Bank, Bank Muamalat, HSBC dan juga Bank Islam di sekitar kawasan Kuala Lumpur. Jadi dia membantu proses pembandaran itu berlaku melalui peningkatan pertambahan penduduk melalui migrasi. Sebab wujud-wujudnya institusi kewangan ini, dia sebenarnya dia menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. Jadi itulah yang menyebabkan berlakunya proses pembandaran. Okey, faktor yang mempengaruhi pembandaran. Okey, baik, seterusnya kita lihat faktor sosial. Bagaimana faktor sosial ini
mempengaruhi pembandaran. Okey, disebabkan peningkatan pelbagai kemudahan asas seperti kemudahan pendidikan, wujudnya institusi pendidikan tinggi di kawasan bandar, kemudahan kesihatan iaitu hospital kerajaan ataupun hospital swasta, dan di kawasan Kuala Lumpur juga wujudnya institusi yang kita panggil Institut Jantung Negara, iaitu yang khusus untuk berkaitan dengan masalah penyakit jantung, yang hanya terdapat di kawasan bandar Kuala Lumpur. Dan kemudahan rekreasi yang ini boleh menarik minat migrasi daripada luar bandar ke bandar. Dan peningkatan sistem pengangkutan seperti jaringan pengangkutan dan pengangkutan awam. Sebagai contoh, kita lihat di kawasan bandar banyaknya jaringan pengangkutan dan juga kemudahan pengangkutan awam yang menarik penduduk untuk berhijrah ke kawasan tersebut. Disebabkan kemudahan-kemudahan yang disediakan, maka ramai ataupun penduduk berhijrah. Yang pertama yang kita lihat tadi disebabkan peluang pekerjaan. Okey, bila dia pergi ke bandar disebabkan peluang pekerjaan, dia akan ditambah pula dengan kemudahan sedia ada yang di kawasan di bandar. Dia sebenarnya membantu kehidupan seharian untuk dia pergi ke kerja ataupun berulang-alik. Jadi ini juga menjadi faktor antara menyebabkan ramai penduduk yang asalnya daripada luar bandar, dia akan menetap di kawasan bandar, dan seterusnya dia membantu kepada proses pembandaran itu berlaku. Dan juga peningkatan sistem perhubungan seperti kemudahan telekomunikasi. Okey, kalau kita lihat sekarang ni, kalau nak bandingkan dengan dahulu kita hanya kenali sebagai teknologi internet ataupun jalur lebar, dan sekarang disebabkan peningkatan telekomunikasi, maka wujudlah smartphone yang boleh mengakses kemudahan internet. Berbanding dahulu kita kalau nak akses internet kena pergi kedai komputer, kena buka internet. Tapi sekarang disebabkan peningkatan kemudahan telekomunikasi dengan jalur lebar yang lebih pantas. Okey, sebagai contoh kita tengok dulu taraf internet 3G, sekarang 4G. Lepas tu ada ura-ura dengar kata nak masuk pula 5G, 5G. Jadi nampak peningkatan telekomunikasi juga memainkan peranan kepada faktor pembandaran. Okey, ini cikgu tunjuk contoh bagaimana peningkatan kemudahan awam yang mempengaruhi faktor pembandaran itu berlaku. Okey. Okey, dan yang ketiga ialah faktor kerajaan. Okey, bagaimanakah faktor kerajaan ini menyebabkan proses pembandaran itu ataupun faktor yang mempengaruhi pembandaran. Okey, kita tengok faktor kerajaan. Okey. Ini adalah gambar menunjukkan kawasan Cyberjaya yang pada waktu ini ialah tahun sekitar 1997. Tak ingat. Okeylah, merujuk kepada gambar ni. Okey, sebenarnya kawasan ini ialah kawasan luar bandar. Kawasan ladang kelapa sawit. Okey. Disebabkan faktor kerajaan. Kerajaan ini nak bina bandar baru untuk membangunkan kawasan pentempatan luar bandar. Jadi berlakulah pembinaan bandar baru. Dan akibatnya inilah bandar Cyberjaya sekarang. Kesan daripada faktor kerajaan. Kerajaan ingin membangunkan kawasan luar bandar, maka wujudlah bandar Cyberjaya. Yang pada asalnya ialah kawasan ladang kelapa sawit, tetapi disebabkan kerajaan ingin membangunkan kawasan itu, maka kawasan ini telah berubah asal daripada ladang kelapa sawit menjadi kawasan bandar baru. Okey, disebabkan bandar baru ini juga banyaklah pembinaan kemudahan
sosial, iaitu sebagai contoh, okey, di sini cikgu tunjuk Multimedia University, okey, pembinaan Institut Pengajian Tinggi di kawasan Cyberjaya, dan juga disebabkan peningkatan jumlah penduduk sama ada melalui semula jadi ataupun melalui migrasi menyebabkan peningkatan terhadap pertempatan. Jadi banyaklah pertempatan dibina di kawasan sekitar di kawasan Cyberjaya. Dan okey, kalau kita lihat daripada imej satelit ini adalah gambar bandar Cyberjaya. Dia adalah bersebelahan dengan bandar Putrajaya. Dan kewujudan bandar-bandar baru ini juga dipengaruhi oleh disebabkan jaringan pengangkutan sedia ada yang dibina oleh kerajaan. Okey, sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, ini adalah lapangan terbang Kuala Lumpur. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Dia sebenarnya dengan Cyberjaya lebih kurang 30 minit ataupun 30 km jarak. Dan Cyberjaya ini juga berdekatan dengan Bandar Baru Putrajaya yang fungsinya ialah sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Okey. Cikgu ambil kajian kes di Tanjung Malim. Okey, bagaimanakah nak tunjuk kepada murid-murid semua bagaimanakah faktor ekonomi dan juga faktor sosial ini mempengaruhi pembandaran. Okey. Baik. Yang pertama disebabkan kewujudan kawasan perindustrian di kawasan Tanjung Malim ini menyebabkan dia boleh mempengaruhi pembandaran. Okey, di Tanjung Malim sebenarnya wujudnya kawasan perindustrian iaitu kilang proton. Kalau untuk pengetahuan semua murid-murid, kilang proton ini terletak di Tanjung Malim. Okey, apabila wujudnya kawasan perindustrian di kawasan Tanjung Malim ini seperti kilang proton, maka dia menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. Apabila peluang pekerjaan yang banyak, dia telah menarik ramai migrasi secara besar-besaran daripada luar bandar ke bandar. Jadi, kawasan itu akan berkembang menjadi sebuah bandar apabila berlakunya peningkatan penduduk yang semakin bertambah melalui migrasi. Dan juga kewujudan pusat pendidikan di kawasan Tanjung Malim ini akan menyebabkan dia boleh mempengaruhi proses pembandaran. Okey, iaitu kewujudan pusat pendidikan seperti Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, sebenarnya UPSI ini sebenarnya dia adalah asalnya dia panggil SITC, Sultan Idris Training College, yang telah wujud pada zaman British, tetapi selepas kemerdekaan kerajaan mengambil alih, kerajaan mewujudkan SITC ini sebagai institut pendidikan guru, dan akhirnya dinaikkan taraf sebagai taraf universiti dan kita kenali sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris. Akibat kewujudan ataupun peningkatan taraf institusi pengajian tinggi ini daripada institut kepada universiti, maka dia menjadi satu perkembangan pendidikan yang amat pesat, menyebabkan berlakunya penghijrahan migrasi, iaitu sama ada peluang pekerjaan ataupun peluang melanjutkan pelajaran yang menyebabkan penghijrahan masuk secara besar-besaran. Dah tadi kawasan perindustrian dia menyediakan peluang pekerjaan yang banyak, telah menarik minat ataupun telah menarik migrasi daripada luar bandar ke bandar ke kawasan Tanjung Malim ini. Ditambah pula dengan kewujudan pusat pendidikan, maka dia jadi semakin banyak kemasukan daripada kawasan luar ke Tanjung Malim ini, dan dia akan mempengaruhi proses pembandaran. Dan kesan daripada itu juga berlakunya peningkatan jaringan pengangkutan serta kemudahan pengangkutan awam di sekitar kawasan Tanjung Malim. Okey, kalau kita lihat dahulunya Tanjung Malim ni dia ada jaringan pengangkutan jalan kereta api, tetapi disebabkan perkembangan proses kawasan Tanjung Malim ini semakin berkembang, maka kerajaan meningkatkan jaringan pengangkutan, dan kita tengok sekarang ni Tanjung Malim telah ada
perkhidmatan ETS yang melalui kawasan Tanjung Malim dan juga perkhidmatan komuter yang menghubungkan Tanjung Malim dengan Bandaraya Kuala Lumpur. Okey. Selain daripada kemudahan jaringan pengangkutan, dia ada pembinaan lebuh raya yang pada asalnya iaitu lebuh raya Utara Selatan. Dia juga telah meningkatkan akses ataupun darjah ketersampaian yang tinggi untuk ke Tanjung Malim. Selain daripada kereta api juga kita ada perkhidmatan bas dan juga teksi di kawasan Tanjung Malim. Okey. Dan faktor ekonomi juga dia menyebabkan kawasan Tanjung Malim ini berkembang menjadi kawasan perniagaan, iaitu terdapatnya peningkatan ataupun pembukaan kawasan perniagaan seperti kedai pakaian, kedai runcit, pasar raya, kedai-kedai jual beli kereta ataupun kedai makanan, peningkatan pembukaan restoran di kawasan sekitar ini dan juga kemudahan institusi kewangan seperti pembukaan bank Islam, bank rakyat, bank pertanian yang ada di kawasan Tanjung Malim akibat faktor ekonomi dan juga faktor sosial yang menyebabkan kawasan ini berkembang menjadi bandar. Okey, kalau kita lihat gambar ni, footage ni. Okey, ini adalah Tanjung Malim. Ini adalah kilang proton. Ini adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan akibat kedua-dua ni, pembukaan kawasan perindustrian dan juga pembukaan kawasan Universiti Pendidikan Sultan Idris yang baru, maka kawasan ini telah berkembang menjadi sebuah bandar. Dia membantu proses pembandaran itu berlaku. Okey, ini merupakan jaringan pengangkutan iaitu lebuh raya Utara Selatan dan juga landasan kereta api. Jadi nampaklah faktor ekonomi dan juga sosial ini mempengaruhi perkembangan bandar. Tapi cikgu ambil contoh ni perkembangan bandar di Tanjung Malim. Okey. Okey, kita jawab sedikit soalan. Apakah faktor yang mempengaruhi proses pembandaran di Malaysia? Okey. Apakah faktor yang mempengaruhi proses pembandaran di Malaysia? Okay, jadi ingatlah, faktor tadi cikgu bahagikan kepada 3 faktor besar tu, iaitu yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor kerajaan. Okey. Di antara pilihan jawapan A, B, C dan D, yang manakah faktor yang mempengaruhi proses pembandaran di Malaysia? Okey, kita lihat jawapan A. Adakah faktor kesesakan lalu lintas mempengaruhi proses pembandaran? Adakah itu faktor? Kesesakan lalu lintas dia bukanlah faktor yang mempengaruhi proses pembandaran. Dia adalah kesan pembandaran. Okey, B, kadar upah yang tinggi. Adakah kadar upah yang tinggi ini merupakan faktor yang mempengaruhi proses pembandaran? Kadar upah yang tinggi tidak ada kaitan dengan faktor yang mempengaruhi proses pembandaran. C, pemodenan sektor pertanian. Sepanjang cikgu cerita tadi, ketiga-tiga faktor ekonomi, sosial, kerajaan, adakah cikgu menerangkan pemodenan sektor pertanian? Tidak kan? Pemodenan sektor pertanian ini bermaksud peningkatan penggunaan jentera. Sebagai contoh, dahulunya kalau pertanian penanaman padi, kita gunakan kerbau untuk membajak tanah. Tetapi sekarang kita menggunakan jentera. Itu dimaksudkan pemodenan. Kita memodernkan sektor pertanian. Tapi adakah pemodenan sektor pertanian ini mempengaruhi proses pembandaran? Jadi jawapan C kita boleh abaikan. Okey, kita tengok perkembangan sektor pembuatan. Okey, apakah yang dimaksudkan sektor pembuatan? Sektor pembuatan ini dia adalah sama maksud dengan sektor
perindustrian. Jadi perkembangan sektor pembuatan dia mempengaruhi proses pembandaran di Malaysia. Jadi jawapan yang tepat adalah D. Okey. Baik. Mengambil contoh dua bandar di Malaysia, Cyberjaya, Putrajaya. Apakah faktor utama yang mempengaruhi peletakan pertempatan di atas? A. Sosial. Adakah faktor utama sosial yang menyebabkan wujudnya Cyberjaya dan juga Putrajaya? Tak ada kan? Tadi cikgu dah terang tadi kenapa wujudnya bandar Cyberjaya, wujudnya bandar Putrajaya. Adakah disebabkan sosial? Tak. Adakah disebabkan fizikal? Bentuk muka buminya? Tak juga. C. Ekonomi. Adakah kawasan Cyberjaya ini mempunyai aktiviti ekonomi seperti perindustrian, ataupun Cyberjaya mempunyai kawasan industri pembuatan, industri perkhidmatan, seperti institusi kewangan? Tak juga. Dia faktor utama yang mempengaruhi peletakan pertempatan di atas ialah faktor governance. Banyak juga murid tanya, cikgu, governance ni apa dia maksud dia? Governance ini dia perkataan yang dipinjamkan daripada perkataan English, iaitu government. Government ini merujuk kepada kerajaan. Jadi governance ini ialah faktor kerajaan. Jadi jawapan dia ialah D. Sebab wujudnya pertempatan di Cyberjaya dan Putrajaya adalah disebabkan faktor kerajaan. Dan akhir sekali untuk soalan ini, apakah faktor ekonomi yang mempengaruhi proses pembandaran di Malaysia? Okey. Highlightkan perkataan faktor ekonomi. Okey, yang mempengaruhi proses pembandaran di Malaysia. Okey, kita lihat jawapan A, B, C dan D. Yang manakah yang merujuk kepada faktor ekonomi? Kemudahan asas. Adakah kemudahan asas ni diletakkan di bawah faktor ekonomi? Tidak. Jadi abaikan jawapan A. Kemudahan pendidikan. Apa yang dimaksudkan dengan kemudahan pendidikan? Dia adakah faktor ekonomi ataupun faktor sosial? Kemudahan pendidikan di bawah faktor sosial. Jadi jawapan B juga adalah salah. C. Pengelompokan industri. Okey, industri. Industri ini berkait dengan sosial, ekonomi ataupun kerajaan. Dia adalah berkait rapat dengan faktor ekonomi. Jadi untuk soalan ini, jawapan yang lebih tepat ialah C, kerana industri ini, pengelompokan industri ini merujuk kepada faktor ekonomi yang mempengaruhi proses pembandaran di Malaysia. Dan pemodenan rangkaian pengangkutan. Adakah pemodenan rangkaian pengangkutan merupakan faktor ekonomi? Tidak, dia merupakan faktor sosial. Okey, baik. Okey, cikgu sentuh sedikit sebelum kita mengakhiri untuk slot pada hari ini. Terdapat kesan-kesan pembandaran yang berlaku. Apabila wujudnya pembandaran di Malaysia, dia juga menyebabkan terdapatnya kesan-kesan pembandaran. Okey, cikgu ambil contoh kesan alam sekitar. Okey, kesan alam sekitar ni apabila berlakunya pembinaan bandar-bandar besar, dia akan memberi kesan kepada alam sekitar. Sebagai contoh, pembinaan bandar-bandar besar menyebabkan berlakunya wujudnya pulau haba. Dan pembinaan bandar-bandar ni juga akan menyebabkan berlakunya masalah banjir kilat disebabkan banyak pembinaan tanpa sistem peparitan yang sistematik menyebabkan kawasan ini mudah terdedah kepada berlakunya banjir kilat. Dan yang ketiga, menyebabkan berlakunya pencemaran udara disebabkan peningkatan jumlah penduduk yang ramai. Dia akan menyebabkan juga peningkatan terhadap pemilikan kenderaan di kawasan bandar yang akan menyebabkan berlakunya pelepasan gas-gas kenderaan ke atmosfera yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Diselain dengan kewujudan kawasan-kawasan perindustrian yang banyak di kawasan bandar yang akan menyebabkan pelepasan asap yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Tetapi apabila cikgu sentuh kepada kesan pembandaran, pelajar ataupun murid harus ingat kesan pembandaran dia
ada positif dan juga dia ada kesan negatif. Ingat, tak semestinya kesan itu merujuk kepada negatif sahaja, tetapi kesan itu juga merujuk kepada kesan yang baik. Sebagai contoh, kesan kepada sosioekonomi kepada penduduk di kawasan itu. Kesan pemandaran menyebabkan peningkatan peluang pekerjaan. Itu adalah kesan yang baik. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada semua murid dan juga semua yang mengikuti program tuition online Perlis Mengaji. Cikgu harap sedikit sebanyak apa yang ilmu cikgu sampaikan pada hari ini, murid dapat mengambil manfaat ataupun tip-tips yang cikgu terangkan tadi ataupun slot yang cikgu terangkan tadi dapat membantu murid memahamkan tentang tajuk pembandaran ini. Akhir kata cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis serta Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Perlis dan juga Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis yang bertengkur lumus untuk menjayakan program tuition online Perlis Mengaji. Dan di akhir ini juga cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam perancangan untuk melaksanakan program tuition online Perlis Mengaji. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan kekurangan yang berlaku itu disebabkan kelemahan dalam diri cikgu sendiri. Dan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.